Nisbah pelaburan 70% daripada luar negara dan 30% daripada domestik. Kami juga berharap bahawa kerajaan akan beri insentif-insentif untuk aktiviti-aktiviti yang penasian yang pembuatan yang bernilai tinggi, terutamanya dalam sektor tenaga hijau. Bajet harapan tu mungkin sebab kita ni taxpayers tu yang bayar tu mungkin ada tak semua yang bayar lah kan. So tapi hopefully kerajaan dapat pantau ni lebih lah, supaya semua rakyat tu sama rata lah. Yang kebanyakannya yang escape tu supaya tak dapat escape sangat. Harapan kami adalah sebagai rakyat untuk mendapatkan pelepasan cukai yang agak tinggi untuk insurans dan EPF, di mana akan memberikan kelebihan keupaya membeli, purchasing power untuk pengguna lah. Dan juga memberikan mungkin pelepasan untuk perumahan, interest atas rumah-rumah yang dibeli. Kita minta kerajaan akan pertimbangan lah segala cukai pendapatan, sebab boleh dikatakan rakyat Malaysia ni pun kebanyakan dia pun bukan ada pendapatan tinggi kan. So macam kita orang ni apa semua pun gaji pun tak ada banyak sangat. So kalau katakan rokok apa semua tu, kita tengok dah RM10 sekarang pun ada orang beli lagi kan. So maknanya ada jalan lain lah untuk kurangan benda tu ke apa ke. Itu ya harapan saya tu income tax turun lah, especially untuk syarikatnya. Kalau tak ada kita main tarikkan kurang. Pasal compare dengan Hong Kong, Singapura, Malaysia punya itu income tax untuk company yang sangat tinggi. Itu yang saya haraplah. Diajukan kepada seluruh rakyat Malaysia mengenai jangkaan, mengenai harapan mereka tentang bajet ini, akan terdapat pelbagai sebenarnya harapan dan juga jangkaan. Sebenarnya salah satu harapan yang terdapat di satumalaysia.com.my ini daripada Saudara Amin mahukan satu kajian semula agar mengekalkan bayaran bil elektrik di bawah RM20, harga minyak minta kekal atau diturunkan agar semua menang-menang, harga rokok jangan lagi dinaikkan, pelbagai lagi sebenarnya dalam satumalaysia.com.my. Dan juga bagi anda yang ingin menyatakan jangkaan bajet, boleh hubungi kami 0322829062 maupun boleh mengajukan soalan terus kepada ketiga-tiga ahli panel yang berada di studio 1 pada ketika ini, iaitu Encik K. Sandra Segaran, Profesor Dr. Muhammad Fauzi dan juga Datuk Muhammad Saleh Abdul Majid, penganalisis ekonomi yang tak asing lagi. Jadi saya nak teruskan juga dengan yang bagi Datuk Muhammad Saleh Majid lah ya. Kerajaan juga telah sebelum ini GST antara topik yang memang hangat diperkatakan. Tiba-tiba kerajaan telah mengumumkan bahawa GST akan ditangguhkan. Jadi dalam hal ini mungkin juga ada sesuatu yang istimewa sebenarnya, Datuk. GST ni dia akan melibatkan kesemua orang, kesemua golongan rakyat. Jadi kerajaan perlu berhati-hati apabila melaksanakan GST. Tambahan pula tahap kefahaman rakyat pada masa ini tentang GST ni. Apakah dia punya implikasi apabila GST diperkenalkan? Yeah. Walaupun pada masa ini kita telah diberitahu bahawasanya kemungkinan 4%, dan 4% ini sebenarnya tidak mendatangkan begitu banyak hasil dari segi pendapatan kepada kerajaan. Walau bagaimanapun, apa yang kritikal di sini, kefahaman. Ada orang mengatakan 4 tu boleh jadi 12. 4 daripada manufacturer, 4 daripada wholesaler, 4 daripada retailer. Misalnya. Jadi kefahaman yang begini perlu diatasi supaya lebih ramai lagi rakyat faham apa sebenarnya implikasi apabila GST diperkenalkan. Dari segi keuangan kerajaan, tentulah apabila ada satu lagi sumber cukai, tentulah akan menjadi lebih baik kepada kerajaan. Dan mungkin dapat membantu untuk mengurangkan defisit kerajaan. Kita sekarang ni beroperasi dengan kadar defisit. Walaupun dapat kita kurangkan, tapi kita masih lagi beroperasi di tahap defisit. Okey, bagi Encik K. Sandra Segaran sendiri, adakah kalau tak diperkenalkan pada tahun 2011 akan diperkenalkan GST ini pada bajet yang akan datang?
Ya, saya rasa hasrat kerajaan bukan untuk memasukkan GST sama sekali. Cuma dia tidak akan diperkenalkan pada tahun akan datang, 2011. Kerana kalau nak perkenalkan GST, memang perlu masa sekurang-kurangnya 18 bulan supaya persediaan dapat dibuat oleh semua peniaga, supaya sistem mereka dirombak untuk dan dua perkara lagi yang kerajaan mungkin buat sebelum akta ini diperkenalkan. Yang pertama adalah seperti Datuk kata tadi, memberi kefahaman kepada keseluruhan mereka yang akan dikenakan, terutamanya rakyat dan peniaga-peniaga, di mana pihak kerajaan telah pun pada satu ketika mula satu siri workshop dan latihan kepada syarikat-syarikat. Itu dari segi pemahaman. Kedua, dari segi rakyat yang akan dibebankan dengan kadar cukai yang 4% tu, mungkin ada kesalahfahaman tentang sama ada pembuat, pengilang, wholesaler dengan penjual, semuanya akan dikenakan sehingga kan dia menjadi lebih dari 40%. Sebenarnya kadar 4% ini adalah beban kepada pengguna, bukan kepada peniaga. Jadi peniaga ni kalau dia ada input tax yang dia boleh tuntut, jadi peniaga tidak menjadi beban kepada peniaga. Jadi bebannya adalah pada pengguna. Lebih banyak yang kita belanjakan, lebih banyak mungkin kita akan bayar dari segi GST ini. Dan dari segi polisi, model ekonomi baru NEM telah menjelaskan bahawa untuk jangka panjang kerajaan perlulah mempelbagaikan sumber hasil, kerana ketika ini sumber hasil sebelah kepada dari sumber petroleum, kerana hasil dari cukai pendapatan dan sebagainya dari sumber petroleum adalah 40%. Jadi untuk memperbagaikan sumber hasil adalah dicadangkan bahawa GST ini diperkenalkan, tetapi masa untuk memperkenalkannya mungkin bukan sekarang dan mungkin akan diperkenalkan pada satu masa hadapan lagi. Okey. Jadi Prof, pada peringkat awal tadi Datuk Salim Majid telah pun menyatakan mengenai kemungkinan bajet kali ini memberikan tumpuan kepada 6 NKRA dan juga tak terkecuali kita juga akan melihat mengenai model baru ekonomi. Jadi bagaimana Prof melihat kepentingan 6 NKRA itu dalam model baru ekonomi dan penilaian Prof sendiri pada prestasi bidang keutamaan negara ini? Saya rasa NKRA ini adalah satu gugusan matlamat untuk mengarah kepada kesejahteraan rakyat. Kita dapati di antaranya ialah jenayah, rasuah, akses ataupun kesampaian kepada pendidikan, pengangkutan dan sebagainya. Ini adalah satu aspek yang perlu ditekankan. Kita lihat pengangkutan awam yang perlu ditekankan, yang menghubungkan rakyat kepada tempat pasar dan sebagainya. Ini adalah amat penting. Dan saya rasa dengan adanya bidang keutamaan ini, maka saya rasa kerajaan telah memberi tumpuan pada perkara-perkara yang penting. Dan kita lihat yang terbaru ialah ETS daripada contohnya lah daripada Ipoh ke Kuala Lumpur dan sebagainya. Dan ini saya rasa mobiliti ini, mobiliti rakyat dan sebagainya penting. Tapi aspek-aspek pengangkutan awam ni masih belum lagi diberi dapat membangun dengan ini cara keseluruhannya perlu dilihat aspek-aspek yang berkaitan dengan harga kereta, dasar pengangkutan dan sebagainya. Tapi ini saya rasa
terarahlah saya rasa dengan ada yang 6 NKRA ni. 6 bidang keberhasilan utamanya. Okey, jadi baik bagi anda saudara yang ingin menghubungi kami di Studio 1, hubungi kalian 03-2282-9062. Ya, boleh terus bicara bersama ahli panel ataupun untuk menghantar komen atau soalan anda sila type menerusi SMS, typekan bajet